A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar untuk Ustaz jemputan Jemaah Nur Iman untuk kuliah Isyak pada malam ini bagi kitab begitu rupanya kisah Nabi Adam. Diucapkan salam juga kepada yang berbahagia pengurusi Jemaah Nur Iman Puan Hajar Rosni Yati Mansur dan rakan-rakan AJK, dan tidak lupa juga kepada semua muslimin dan muslimat yang setia berada dalam talian Google Meet untuk kuliah malam ini. Syukur Alhamdulillah, dengan izin Allah kita terus dapat berada di dalam majlis ilmu taman-taman syurga dan dapat berada bersama dengan asatizah insan yang tentunya Allah Ta'ala pilih, dan kita insyaAllah akan mendapat berkat bersama-sama dengan Ustaz, insyaAllah. Bagi keberkatan majlis ilmu pada malam ini, mohon Ustaz buka dengan surah Al-Fatihah dan kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, juga kepada semua muslimin dan muslimat yang masih hidup ataupun yang telah pergi mendahului kita, dan juga kepada ahli keluarga kita dan juga kepada diri kita sendiri, insyaAllah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin ya rabbal alamin. Diharap pada yang telah berada di dalam talian, moga boleh berkongsiling dengan rakan-rakan lain agar supaya lebih ramai lagi dapat duduk di dalam majlis ilmu ini. Dan untuk tidak membuang masa, saya serahkan kepada Ustaz untuk berkongsi ilmu dengan kita semua. Dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Minta maaf kepada semua, boleh tutup kalau yang tidak menutup aurat, jangan share video jangan share video di dalam share gambar, tutupkan gambar. Okey, insya-Allah. Moga-moga terjagalah kita punya majlis ilmu. Sesiapa yang nak buka video nak buka gambar, pastikan aurat terjaga. Aurat terjaga. Sebab saya nampak ada yang tak menutup aurat dengan baik. Insya-Allah. A'udzu bisyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana wa qudwatina Muhammadinil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, Kaulah ya Allah yang boleh membolak-balik hati kami. Tsabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati kami ya Allah pada pagi ini, pada malam ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub, ya Allah, Kaulah ya Allah yang boleh mengubah hati kami. Sarrif qulubana ala ta'atik, kau ubahlah hati kami daripada hati yang penuh kelalaian kepada hati yang penuh ketaatan, daripada hati yang penuh hasad kebencian wahai Allah kepada hati yang penuh rahmat dan kasih sayang. Allahumma ftah alaina, ya Allah bukakan ke atas kami hikmataka, hikmah dan kebijaksanaan kepada kami. Wansyur alaina, dan limpahkan kepada kami wahai Allah min khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat kasih sayang kepada kami ya arhamar rahimin
Wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah dengan nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat sama-sama hadir dalam kuliah dan majlis ilmu. Moga-moga kita mendapat manfaat dan juga rahmat dan naungan malaikat pada malam ini, insya-Allah. Okey, terusnya alhamdulillah, bila kita menyebut tentang bab hari ini, iaitu bab begitulah kisah Adam ini, kita dah masuk dalam bab iaitu yang ke-36. Bab 36 iaitu hiasan godaan syaitan. Hiasan dan godaan syaitan dengan kekuasaan dan juga kehidupan yang berkekalan. Kehidupan yang berkekalan. Maksudnya, syaitan ni menggoda kita dengan kekuasaan. Dua benda. Pertama, dengan kekuasaan dan juga dengan kehidupan yang berkekalan. Kenapa Adam AS dan juga isterinya, pasangan hidupnya iaitu Sayyidatina Hawa, kan? Yang kedua-duanya telah dirahmati Allah. Dan kedua-duanya telah diampunkan Allah dosanya. Dan kenapakah mereka ini tergoda dengan hasutan ni? Iaitu dua godaan. Iaitu pertama, dia tipu dengan perkataan kekuasaan dan ditipu juga dengan kehidupan yang berkekalan. Kehidupan yang berkekalan. Jadi wahai Adam, pertama, mahukah engkau, Iblis kata, mahukah engkau tunjukkan kepada, mahu tak aku tunjukkan kepadamu yang akan menyebabkan kamu hidup selama-lamanya dan kekuasaan yang tidak lenyap. Okey, ketika Iblis menghasut dan berbisik, ketika mana Iblis ni dia menghasut dan kepada Adam, kepada Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, dan juga kepada Sayyidatina Hawa, dan kemudian untuk menampakkan aurat mereka masing-masing, apakah sebenarnya yang diucapkan oleh Iblis terhadap mereka berdua. Ingat, aurat ini sebenarnya dinampakkan selepas daripada Nabi Allah Adam melihat ataupun memakan buah itu. Adam dan Hawa memakan dan mendekati pokok dan makan buah larangan. Aurat itu terbuka selepas itu. Tetapi sebenarnya apa yang mendorong kepada Adam dan Hawa untuk makan buah tersebut? Baru diceritakan hari ini. Pada tajuk kali ini menceritakan apa yang mendorong. Maksudnya senang cerita, apa yang Iblis dah tipu kepada Adam dan Hawa ini. Dia sampaikan Iblis dan Adam dan Hawa dia tertipu dengan Iblis. Apa yang dia bawakan, apa yang diusungkan, apa yang dijanjikan kepada manifesto, orang kata tadi. Kata tadi, selepas kamu makan buah ni, kamu akan dapat sekian. Macam gitulah kita ditemomokkan. Barang siapa yang undi aku begini. Maka ingat lagi, dimomokkan orang muda dengan apa, kalau kita undi begini, maka subsidi akan ditambah. Malah hari ini subsidi kita pun telah ditarik. Ini semua ada momokkan. Momokkan yang saya juga dulu termomok dengan perkara-perkara yang demikian. Jadinya bila dinyebutkan bahawa ketika mana disebutkan apa yang dijanjikan, iaitu Iblis menjanjikan, menjelaskan bahawa ia sangat mengambil berat terhadap mereka berdua. Itu pertama sekali. Iblis ni mengambil berat terhadap mereka, Adam, dan hanya menginginkan kebaikan untuk mereka. Sedangkan Allah pula menjelaskan bahawa Iblis bukanlah menginginkan. Iblis bukanlah menginginkan kebaikan. Kena tahu. Iblis ni dia tak inginkan kebaikan kepada kita. Tapi biasalah, bila dipujuk rayu dan sebagainya, maka kita pun tertipu. Kerana orang jahat ni kan orang fasik. Kadang-kadang bila dah baik dengan dia, kita rapat dengan dia, lama-lama kita nampak dia baik. Kan bahaya. Sebab tu Nabi kata, kalau nak kawan, pilih kawan. Kalau kita nak kenal seorang tu, kita tengok kawan dia. Sebab kawan ni bahaya, boleh menjuruskan kita kepada kemaksiatan tanpa sedar. Sebab kalau kita dah bercampur dengan orang-orang yang kafir, orang-orang yang baik, orang-orang yang fasik, kita akan nampak kebaikan dia pula. Akhirnya kita rasa dia baik. Begitulah kalau kita dah bersama dengan Iblis dan syaitan hari-hari, maka kita nampak betul pula. Jadi apa yang dikata bahawa Allah beritahu syaitan dan Iblis ini bukanlah menginginkan kebaikan untuk kita.
dan ataupun kepada mereka berdua, apa yang diinginkan adalah kejahatan dan kecelakaan. Iblis telah berkata kepada Nabi Adam sebagaimana dalam surah Toha. Surah Toha banyak kali dah. Dia kata, fawaswasa lahu masyaitan. Ataupun fawaswasa ilaihi syaitan. Qala ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yablah. Telah waswaskan syaitan ini, kan? Supaya dia waswaskan syaitan ini, dan dikata kepada Adam, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Nak tak aku tunjukkan satu pokok ataupun satu buah pokok yang di dalamnya ada buah namanya khuldi, iaitu nama buah itu buah kekal. Buah kekal. Dan kemudian kalau kamu makan buah tersebut, kamu akan menjadi kekal abadi. Maksudnya kamu takkan tua, takkan tua, kekal abadi. Kamu takkan rasa sakit, badan awet muda, kan? Awet muda. Dan kemudian wa mulkin, yang kedua dia beri satu janji, kalau kamu makan yang kedua, kamu dapat apa yang kedua? Kamu dapat satu kerajaan, kamu akan jadi keraja yang kekal. La yabla. Satu raja yang dikata yang kekal untuk selama-lamanya. Ini masalah. Yang dikatakan bahawa menjadi raja yang kekal. Kamu jadi raja. Wa mungkin mempunyai satu kekuasaan untuk memiliki sesuatu benda di dunia ni maupun di syurga, kamu akan jadi ketua. Jadi kedua-dua benda ni akan terpengaruh kepada Adam. Jadinya ketika mana iblis ini ketika mana sementara itu Hawa dalam surah Al-A'raf ayat ke-20, iblis pernah berkata kepada Adam dan Hawa. Hawa. Apa dia kata? Dia kata fawaswasa lahum asy-syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Telah mewaswaskan iblis syaitan ini kepada Adam, kan? Qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Maka syaitan ni kata apa? Setelah itu syaitan membisikkan kepada Adam, dapatlah dikata supaya mereka berdua dapatlah menampakkan kepada mereka aurat mereka yang sekian lama tertutup dari pandangan mereka. Dia kata dulu, kamu ni ada aurat sebenarnya. Kamu ni ada sifat macam patutnya kamu tahu kamu ada, macam orang lelaki, dia ada aurat, suka, maksudnya ada gairah antara lelaki dan perempuan. Tapi Allah tutup. Allah tutup. Tapi kalau kamu makan buah benda tu, maka Allah akan menampakkan aurat-aurat kamu. Kamu akan merasakan aurat. Itu nanti kita bincang nantilah pertebuatan aurat ini. Kita bincang dulu sebenarnya apa yang iblis kata. Dia kata waqala, ini paling penting. Nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Sebenarnya Allah melarang kamu, wahai Adam dan Hawa, Allah melarang kamu berdua, Rabbukuma, Allah melarang kamu berdua, an hadhihi syajarah, yang mendekati daripada pokok itu, jangan mendekat pun. Dekat pun jangan. Illa, melainkan Allah ini, bukan apa, dia cuma illa antakuna malaikain. Dia tak nak jadikan kamu malaikat. Dia tak nak jadikan kamu malaikat. Kenapa malaikat ini? Kerana autakuna minal khalidin. Kerana kamu ni, malaikat itu hidupnya kekal. Mereka takkan mati. Malaikat ni dia tak ada aurat, kan? Dia tak ada nak jaga aurat dia. Tak ada batasan aurat. Dia tak ada nak kemaluan dia sebagainya. Dia ni perlu dia malu, yang perlu dia tutup. Dan syariat. Tetapi Adam, Hawa ada. Jadi kalau kamu makan ini, kamu takkan jadi malaikat dah. Sekarang ni. Tapi Allah tak nak jadikan kamu malaikat. Itu saja. Dan Allah tak nak jadikan kamu kekal. Sebab Allah nak jadikan kamu manusia yang akan mati. Yang akan mati, yang sebagainya. Jadinya dekat sini dia dah hasut benda kepada Adam. Yang pertama, supaya dia kekal abadi, khuldi, dan mulkin la yablah, dan kamu menjadi seketua kerajaan pemerintah selama-lamanya. Dia tak nak jadi benda tu. Jadi Adam terpengaruh dengan dua benda ni. Yang pertama kerana nak hidup kekal macam malaikat. Yang kedua kerana dapat kekuasaan. Kekuasaan. Maksud ayat di atas begini. Ini Profesor Hawa tulis. Sesungguhnya larangan Allah itu ke atas kamu berdua, maksud dia lah.
Daripada memakan buah itu, larangan Allah makan daripada makan buah itu, bukanlah untuk kepentingan dan kebaikan kamu berdua. Sesungguhnya larangan itu bukanlah untuk kepentingan sangat pun dan kebaikan. Malah, kepentingan dan kebaikan untuk kamu berdua terselindung di balik larangan Allah. Dan ini, dikata, dan sesungguhnya ia dapat dicapai bila kamu berdua memakan buah daripada pokok itu. Sebenarnya, kamu dilindungi, kamu tak makan buah itu hanya kerana Allah tak nak jadikan kamu malaikat. Jadi di sini akan menyebutkan bahawa kalau kamu nak jadi orang yang betul-betul hebat, kamu kena melarang buah itulah yang menjadikan kamu kekal. Buah itulah yang menjadikan kamu kekal dan kamu jadi pemerintah yang hebat. Jadi buah itu sebenarnya adalah kekuasaan. Buah itulah sebenarnya kesempurnaan dalam hidup Adam. Tapi Allah melarang kerana dia boleh jadi Allah tak nak jadikan kamu sebagaimana macam malaikat dulu. Nak jadikan kamu sebagai manusia yang akan mati. Jadinya begitulah. Sudah pasti dalam hasutan dan bisikan syaitan ini terdapat dakwaan dan tuduhan terhadap Allah. Maksudnya Iblis mendakwa dan menuduh Allah melalui perintah dan larangannya ke atas mereka berdua. Dia dah mula pusing cerita. Iblis dah pusing cerita. Maka ini akan mengelirukan dan meragukan kebenaran pada larangan tersebut. Iblis cuma memahamkan memahamkan mereka berdua bahawa Allah menentang dan membenci mereka. Allah menentang dan membenci mereka. Lantas Allah menahan dan melarang mereka. Ini Iblis katalah. Lantas Allah pun menahan mereka dan melarang mereka daripada segala yang dapat memberikan kebaikan kepada mereka berdua. Iblis ni bawa dakwaan. Dia kata bahawa Allah ni sebenarnya tak berapa suka dekat engkau Adam sebenarnya. Ini menunjukkan bahawa dia tak berapa suka engkau. Sebab aku ni Iblis, aku tahulah sebab aku lama dekat dalam syurga ni. Sebab itu dia kata dalam Al-Quran, wa qasamahuma inni lakuma minan nasihin. Selepas tu, aku ni wahai Adam, tak ada apa. Aku ni cuma minta supaya kamu jadi baik. Kamu jadi hebat. Kerana inni lakuma minas salihin. Aku ni orang lama, wahai Adam. Dia kata sesungguhnya aku ni termasuk orang yang hanya boleh memberi nasihat. Aku ni bukan siapa, aku bukan malaikat. Kan? Tetapi aku adalah orang yang bagi kamu ni cuma pemberi nasihat saja. Ini ayat Iblis. Ayat Iblis ni bahaya sebenarnya. Aku ni bukan apa, aku nak nasihat dia. Gitu, kan? Jadi nasihat. Jadi begitulah akhirnya Adam termakan pujuk rayu dia. Dia kata bahawa sebenarnya Allah menahan kamu makan buah Iblis itu cuma hanya untuk menjadikan kamu ni mati. Tak kekal abadi. Jadi mereka ni sebenarnya, jadi dia meletakkan sangkaan, menanamkan sangka buruk. Menanamkan sangkaan, sedikit sangkaan. Sebab tu was-was lah. Was-was ni dia menyangkakan. Dia letakkan sangkaan yang dulunya yakin. Sebenarnya dalam Islam datangnya keyakinan. Keyakinan. Sebab itu bila kita dalam keadaan susah hari ni, bonda-bonda semua dalam keadaan susah. Ayahanda, tuan-tuan, akak-akak mungkin ada laki-laki di sini tuan-tuan. Kita rasa susah. Bila kita rasa susah, Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Dalam Al-Quran, dia kata bila kamu susah, waman qudra alaihi rizquhu. Barang siapa yang di antara kamu yang dia ini tersekat rezekinya. Waman qudra alaihi rizquhu. Rizki dia ni tersekat. Kan? Maka bila rezeki dia tersekat, maka Allah bagi kita tahu falyunfiq mimma atahullah. Maka keluarkanlah daripada apa yang daripada harta kamu, rezeki kamu tu yang sedikit, kamu keluarkan untuk Allah, jalan Allah, bersedekah untuk anak yatim, orang miskin, walaupun kamu tersekat rezeki. Dan kemudian la yukallifullah, Allah dah bagi tahu dah, jangan bimbang. La yukallifullah, jangan bimbang, don't worry. Kan? Allah tak akan memberatkan kamu dengan apa yang telah Allah perintahkan kepada kamu. Tak ada satu pun amalan, tak ada satu pun arahan Allah yang memberatkan hamba dia, menyusahkan hamba dia. Saya ja'alullah ba'dan usrin yusra. Allah janji selepas kesusahan yang kamu lakukan, yang ditimpa kepada kamu, iaitu tersekat rezeki tadi, kalau kamu bersedekah sebahagian daripada itu, maka selepas dijadikan kepada kamu ini, saya ja'alullah ba'dan usrin yusra. Selepas kesusahan itu, yusra, kesenangan. Kan? Dan ayat sebelum dia apa? Allah bagi tahu wa may yattaqillah, ayat sebelum dia. Wa may yattaqillah. Sesiapa yang yakin dengan Allah, sesiapa yang takwa dengan Allah,
yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar. Tadi kita sekat rezeki dia. Jadi kalau nak jalan keluar dia dengan cara apa? Sedekah. Dengan niat supaya dimudahkan rezeki. Tetapi dan Allah kata jangan bimbang. Allah akan berikan. Ini janji Allah. Ya yattaqillah. Takut pada Allah, yakin pada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar. Sebenarnya Allah nak beri jalan keluar. Kan? Wa yarzuquhu, dan Allah akan berikan rezeki kepada dia yang buat tadi tu min haitsu la yahtasib. Daripada sudut yang tidak kamu sangka-sangka. Yang bagi rezeki ni kan Allah. Yang suruh sedekah juga Allah. Yang sekat rezeki kamu juga Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Bertawakkallah pada Allah, fa huwa hasbuh. Allah yang mengira, jangan kita kira. Kita jangan kira duit. Allah yang kirakan nanti. Ja'ala wa hasbu innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Semua yang berlaku dalam hidup kita ni daripada A sampai Z, yang kita susah hari ni, duit tak ada, tersekat rezeki, kan? Apa yang kita nak buat sangka tak dapat nak buat. Itu semua syai'in qadra, semua berlaku dalam ataupun atas perkiraan Allah. Semua tu ada dia punya neraca dia. Semua yang berlaku itu atas perkiraan Allah. Allah dah kira. Allah ni macam cintanya kita kalau pengarah filem. Dia yang cipta filem tu. Cerita kita ni, takdir kita ni Allah yang letak. Jadi Allah dah janjikan begini. Tapi Iblis kata apa? Janganlah kamu bersedekah kerana dia boleh mengurangkan hartamu. Kan? Janganlah kamu bersedekah. Berfikirlah. Menyimpanlah. Disuruh kita menyimpan sebanyak-banyaknya. Ada gaji 3,000, kita nyimpan 1,000. Kan? Sedekahnya mana? Yilek. Tak ada. Tak ada. Maka tak cukuplah duit. Maka walaupun gaji 3,000, tak cukup duit. Anak-anak kita, bukan anak kita tu maksudnya bayi-bayi saya yang muda-muda ni lah. Dulu, anak-anak, dulu masa saya kecil, walaupun hidup orang Melayu ni tak berapa senang. Kalau nak pergi Langkawi, pergi Kelantan, waktu saya budak-budak dulu, kena ada di Johor lah. Kena ada mesyuarat JKKK untuk dapat pergi Jalan Terengganu. Kan ada mesyuarat dulu JKKK, ada ketua kampung Penghulu, ada dana sedikit. Ramai-ramai keluar ni tahun-tahun 89 kan. Kan? Nak pergi ke Langkawi lagi. Oh itu nak kena betul-betul tu 2 bas gerak. Nak ada kerja KK mesyuarat, kan? Ahli jawatan kuasa dekat Dewan Balai Raya, orang ramai pergi masuk RM30 dapat pergi. Betul lagi mahal. Dapat bawa pergi beli periuk kat sana, pergi Kedah ke mana. Susah hidup. Hari ni tak ada. Hari ni bila kita tengok je bonda kat mana? Bonda dekat Sarawak. Bukan semalam dekat Langkawi ke? Oh, flight naik kapal terbang. Sekejap. Hidup hari ni tak sama macam dulu. Tapi hebatnya orang dulu, walaupun susah mana pun, tahlil, kenduri doa selamat sebulan sekali. Kadang-kadang lahir anak, akikah. Lahir anak, akikah anak. Sebelih kambing. Hebat tak? Dalam keadaan dia punya hidupnya sukar, gaji tak besar mana. Kan? Kambing, akikah kambing. Kalau sunat tu Allah Masya Allah la quwwata illa tak tinggal apa. Kalau di tempat saya dulu tak tinggal ni pulut kuning. Siapa yang sama dengan saya? Cuba kata setuju. Sini dulu, setuju. Sini mesti setuju ada kan? pulut kuning. Pulut kuning. Mesti ada majlis pulut kuning sini Makcik Hapung. Lepas tu saya dulu masa sunat dapat duit banyak. Ingat lagi atuk saudara saya bagi saya 100. Bila saya tengok Fatih dapat duit banyak, Fatih ni kan baru sunat, anak saya tengah sunat. Dah seminggu lah, dah seminggu lah. Tapi sunat sekarang tak sama macam dulu. Masya Allah, 3 hari dah berlari. Kan? Sebab dia tak ada darah, dia pakai laser. Kan? Macam dulu kan darah bleeding. Lepas 5 hari bleeding lagi. Jadi, bila dia dapat duit banyak, saya pergi kelas kan, orang bagi set duit. Dia buka-buka 100. Kan? Dia buka 50. Buka-buka 200. Buka-buka 100. Banyak dapat duit. Suka dia. Nak beli kereta kontrol lah, apalah. Banyak duit. Kakak-kakak dia tengok, geram je dia kata. Macam nak sunat je. Macam nak sunat. Okey. Tapi siapa macam saya dulu? Tapi saya ingat atuk saudara saya. Atuk Ahmad. Muhammad Tahir nama dia. Dia datang jumpa saya. Dulu tau. Tahun saya sunat dulu. Saya sunat dulu tahun apa? Tahun 93, 2 gitulah. Seolah rendah. Saya ingat lagi. Dia bagi saya 100.
Ini dulu tau. Saya teringat, ya Allah, atas saudara saya. Bagi 100. Orang dulu dia tak kena kod. 100 dulu, Masya Allah. Sekarang pun saya tengok ada makcik tu bagi di 100. Ada tu. Boleh tahan kau dapat 100. Jadi dapat duit, saya pergi gajah. Fatin ni dia bagi duit. Saya tengok, ya Allah, ada yang 100, ada yang 80, ada yang 20, ada yang 50. 100 ni nilai saya banyak. Tapi dulu, orang boleh bagi 100. Dulu lah, tahun 92, tahun 90. Yang belanja sekolah rendah saya 25 sen. 25 sen. Cukup. Yang sekarang RM1.20. RM3. Anak saya RM3. Itu pun orang terkejut. Sikit je Ustaz. RM3 cukup lah. Sekolah agama RM1. Sekolah rendah RM2. Okey. Jadinya, ketika mana saat disebutkan orang dulu, tak tinggal ni. Keduri, akikahnya. Tapi sekarang banyak saya tengok anak-anak bila sunat, lahir anak, sunyi je. Saya tanya kadang-kadang, saya kan dulu pernah jadi ketua belia di Rengit. Jadi bila saya tanya budak-budak muda, tak buat makan, jelas sekarang nanti dulu kot, sangkut sikit lah duit. Ada je alasan sangkut duit. Padahal kereta Vios, maaf, kereta Vios, Alza yang bayar bulanannya 900. 900, sedangkan dulu pakai Honda Petak, ada tak ada motor. Nak berjalan kena pinjam kereta orang. Tapi mampu untuk beli kambing untuk akikah. Kenapa? Sebab dia bila ada nak buat akikah anak je, awal daripada awal tahun tu dia dah kumpul duit untuk beli kambing. Untuk beli kambing. Dia orang dah muncul. Sebab itu saya kata tadi pada awal sekali, syaitan ni, dia akan letakkan kepada kita tentang kedekut. Tentang kedekut. Sebab kalau kamu simpan dekat tabung, maka kamu akan, ni minta maaf lah, Ini cerita tentang politik sikit. Politik. Dulu, ni politik sikit. Ada satu kat tempat saya ni, dia ni pokok getah. Dua scrap getah. Satu getah ni dijual. Scrap getah dijual. Lepas tu 2 scrap getah. Dia kata scrap ni biasanya satu scrap getah ni, dia nak jual dan kemudian dia akan dapatkan duit tu untuk belanja makan dia. Lagi scrap getah ni buat apa? Scrap getah ni saya akan dermakan dalam tabung Parti Islam Malaysia. Ingat lagi, PAS. Kan? Bapak saya waktu tu memang kuat orang PAS. Kalau Torih dia punya darah ni hijau ni. Hijau ni. Waktu di Johor, waktu orang ketua UMNO, bapak saya PAS. Bapak saya keluarga PAS. Jadi kehidupan ni, ya Allah, dia punya kehidupan separuh je dihadiahkan pada ni. Saya kata tadi, separuh gaji dia, orang tua tu, kepada gerakan Islam. Masa tu saya punya fikir, ya hebat ni kau. Hebat. Maksudnya, tapi dia boleh cukup pula tu dengan duit tu, dia boleh buat raya ada marhaban, kan? Lepas tu boleh bagi anak-anak budak-budak duit. Saya tengok pakcik tu, hidup dia cukup, walaupun sederhana, motor Honda Petak. Saya tak nak terfikir pasal politik tadi, saya cuma fikir pasal macam mana kehidupan dia ini selalu dia tak kisah pun mendermakan harta dia. Bukan pada jalan dia. Kenapa bila anak muda kita kedekut? Kalau ada 6,000, kan? Kita belajar tentang ekonomi, kita kena simpan 2,000. Masya Allah. Makin besar gaji, makin simpan banyak. Simpan untuk hari tua. Dengan KWSP lagi nanti dapat waktu tu. ASB lagi pinjam. Takaful lagi masuk. Sama 300. Setiap anak lagi masuk. Kemudian beli lagi rumah sampai 2-3 biji untuk buat aset akan datang. Berapa banyak sebenarnya nak kumpul untuk hari tua ni. Bila sedekah masjid RM1. Sedekah masjid RM1. Itu waktu ada duit. Waktu tak ada duit, lagi kedekut. Waktu ada duit, kedekut. Waktu tak ada duit, saya pernah lagi menjumpa orang yang di tengah tak ada duit, orang datang. Kita pun bukan ada duit, dia kata. Kita nak derma pun kita ada duit. Ayat dia tu, tak nak bagi dah lah. Tapi, sinis cakapnya. Cakap. Sedangkan Allah bagi tahu, sebenarnya kalau kita tak ada duit, tersekat rezeki, sedekahlah apa yang kita ada walaupun sedikit. Kenapa? Sedekah itulah yang memberikan. Sedekahlah yang memberikan kita ni, jalan keluar dari segala macam masalah. Segala macam masalah itu adalah berasal daripada sedekah. Jadi bila sedekah banyak ni, banyak. Jadinya, takut pada Allah, yakin pada Allah. Jadi, tapi Iblis lalu hasutkan pada diri. Sampai satu hari, minta maaf bonda-bonda semua, saya hidup zaman lah ni. Orang Kedah panggil zaman lah ni.
Zaman anak-anak muda yang takut dengan duit, rezeki. Walaupun kaya, walaupun pergi Langkawi naik kapal terbang, walaupun pernah pergi umrah sekali dua kali. Tapi dia punya ayat satu benda je. Kenapa tak ada anak satu, anak dua? Satu je jawapan dia. Kerana masalah ekonomi. Mana-mana kita tahu anak-anak, kenapa anak tu tak ramai? Tanya balik. Kerana masalah ekonomi. Macamlah orang dulu hidup senang, yang anak 8 tu. Kan? Cuma saya tanya balik, kan Nabi pernah sebut, anak ni bawa rezeki. Banyak kali Nabi sebut. Anak bawa rezeki. Banyak hadis-hadis. Saya bagi satu calculation, satu contoh. Cuba tanya dengan makcik-makcik dulu yang berumur dalam ni, bonda-bonda semua dalam ni, tanam cerita lah dalam ni. Waktu makcik ada anak satu, makcik-makcik dulu, bonda-bonda ada anak satu. Kan? Dengan anak-anak waktu sekarang ni dah ada 6. Bukan 6. Yang ada mungkin jawab, bukan anak 6 Ustaz. 16 cucu. Kan? Cuba bandingkan kejap. Waktu anak kita satu, dengan sekarang ini anak kita ada 16 cucu. Kita ada 16 cucu dah. Bukan silap-silap saya tak minta maaf lah. Mungkin ada sampai, macam bapak saya ada 37 cucu. Bapak saya lah. Bapak saya datang. Bapak saya atas sekali. Jadi, dia upline. Kan? Dia upline. Jadi ada downline. Anak saya adik-beradik semua 7. 6 lelaki, seorang perempuan. Seorang perempuan. 7 adik-beradik. Jadi semua ada 37 cucu. 37 cucu. Abang saya yang sulung ada 6. Nombor 2 ada 4. Ada 5. Lepas tu yang ketiga ada 7 orang anak. Kemudian 6. Kemudian 5. Kemudian 8 anak. Saya paling bongsu. Baru nak belajar lelaki. Jadi 6 anak saya. Jadinya, bila tengok dalam keadaan ini, ada 37. Bayangkan macam mana 37. Tapi bapak saya dah meninggal. Mak saya dah meninggal. Cuma ada orang yang sampai cucunya, hari ni, yang dulu lah. Sampai berdek-dek. Tapi cuba bayangkan, tanya balik diri, mana lebih senang hidup? Waktu anak kita, cucu kita ada 37 ke? Waktu anak kita seorang dulu. Cakap secara jujur. Mana lagi senang hidup? Semua akan jawab satu benda je. Waktu anak seorang lah hidup dia susah. Waktu anak seorang lah kadang-kadang anak punya tabung tu dipecahkan. Tak ada duit. Bayar sewa rumah terkial-kial. Anak seorang. Bini pun seorang. Macam rumah abang saya, bini 3. Bini 3. Jadinya yang kali ni bini seorang. Anak seorang. Saya ingat lagi pada tahun 2010. Saya baru kahwin 2011. Baru kahwin dengan orang rumah saya. Ya Allah, nak hidup dia bukan senang. Kena kaya duit tabung. Orang bagi duit raya pada anak. Lepas duit minyak. Duit minyak. Jadi tapi hari ni, ya Allah, tak ada masalah. Hari ini bila saya hidup, anak 6 orang, tapi saya tak pernah ambil tabung anak. Dah lama. Balas saya pula kadang-kadang masukkan tabung haji kepada anak, dan saya pula letakkan tabung haji kepada diri saya. Ada tu 32,000. Saya belanja lagi, orang rumah lagi masuk. Maksudnya saya boleh beli tanah lagi. Pelik tak? Dalam keadaan anak 6 orang, anak sikit pun tak ambil rezeki saya sebenarnya. Tapi kita selalu cakap, kenapa tak anak ramai? Sebab nanti kita kira dengan gaji. Iblis pun tanya, gaji kau berapa ribu? 3,000. Kebayangkan, anak kau seorang je, kau kira 800 sebulan ke 1,000. Kebayangkan kalau ada 6 orang anak, RM6,000 kau kena ada. Jadi dia pun fikir, ya tak ya juga. Hai, tak cukup duit. Hai, kebayangkan, pasti je kena bayar 800 tadi. Tadi kena bayar saya pasti. Pasti je 500 lebih. Dah bayar sikit. Nanti baru seorang anak. Ada 2 orang anak saya pasti. Belum sekolah rendah lagi nak beli baju. Sebenarnya kalau dikira-kira, cukup tak? Tak cukup. Itu menjadikan akhirnya syaitan kata, kedekutlah. Janganlah anak ramai sebab dia akan, rezeki kamu tak akan cukup. Cuba kamu kira. Sedangkan Allah kata, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Maka tawakal pada Allah, serahkan pada Allah untuk Allah kira. Rezeki dia. Kalau kamu tersekat, sebenarnya anaklah yang membawa rezeki, percayalah. Sebab tu saya sebelum tu saya tanya dengan semua orang tua-tua. Semua jawabnya yang sama, iaitu anak bawa rezeki. Tapi bila saya cakap dengan orang muda, bayi-bayi saya, semua tolak balik. Kau boleh lami. So, macam mana? Sebab saya dah yakin lah. Sebab dulu waktu anak saya seorang dengan anak saya 6 tak sama. Saya kata tadi, anak yang ke-6 tak sama dengan masa anak saya pertama.
terkais. Bukan saya seorang sebenarnya. Semua orang yang ada anak 8, anak 10 kat sini, jawapan dia sama je. Masa anak dia seorang dengan anak dia 8, mana lebih senang? Jangan tipu. Anak dia 8 lah dia hidup lagi senang. Itu saya punya saya punya peletakan. Sama dengan Mak Teh kan? Cuba tanya Mak Teh. Kau Normawati. Tanya, masa anak seorang dengan sekarang ni anak dah ramai. Cuba bayangkan pula cucu pula. Mana hidup lagi senang? Semua orang jawab, sekarang hidup lagi senang. Sekarang hidup lagi senang. Wallahualam. Tapi itu janji Allah. Tapi janji syaitan, dia akan letakkan kedekut. Kalau kamu ada anak begini, kalau kamu belanja isteri, kamu akan begini. Kalau kamu pergi haji, kamu akan cakap, kamu takkan ada duit. Kamu takkan ini, takkan ini. Kan? Tapi pelik. Saya paling tension kali kan. Pelik. Percakapan dia tak nak bela anak, okey anak 2 cukup. Tapi bela kucing. Oh, dia punya kucing maintenance dia boleh tahan mahal. Bukan salah bela kucing, saya tak marah. Cuma saya macam pelik. Boleh orang bela kucing? Dengan anak dia tak nak bela sebab duit, tapi dia bela kucing. Saya tanya orang bela kucing ni, bela kucing ni lagi mahal daripada bela anak. Lagi-lagi kalau bela anjing. Dia bela anjing tu saya tengok maintenance dia, Masya Allah mahal. Bismillah. Kita masuk minum sekejap Bismillah. Okey. Oh, air kucing lagi banyak keluar betul tak? modal Ustaz. Kan? Saya dengar sekarang lah. Dulu mungkin tak modal sangat. Sekarang. Orang sekarang. Saya tengok dia punya bela kucing. Masya Allah. Hospital tak ada hospital kerajaan tau. Kucing. Semua swasta. Semua swasta. Kalau kita ada hospital kerajaan. Hospital kerajaan. Kucing tak ada. Kucing tak ada kerajaan. Semuanya swasta kena hantar. Main-main kau. KPJ. Dia hantar. Beratus habis. Jadi Wallahualam lah. Jadi Wallahualam. Anak saya kalau demam minum makan air je. Betul mandikan. Minum air mandikan. Kan sedap. Okey. Dia kata bestnya bela kucing. Sebab kucing ni bijak. Dia tak tahu manusia lagi bijak. Manusia lagi bijak. Daripada saya bela kucing, baik saya bela orang. Lagi sedap. Jadinya, kemudian, ketika mana saat disebutkan iblis, ingat syaitan dia akan menghasut kepada kedekut. Ingat sebaliknya. Allah janjikan begini, tapi orang percaya mana? Orang percaya mana? Orang lebih menyimpan harta untuk hari tua ke hari lepas tua? Hari lepas tua ke dia akan menyimpan untuk hari tua? Dia biasanya orang akan banyak menyimpan untuk hari tua. Tak salah. Menyimpan itu juga ada sebahagian sunnah. Ada sebutan tentang sunnah, tentang menyimpan ni ada. Bukan tak ada? Ada. Saya nak riwayatkan benda tu banyak lah juga. Cuma nak sebut tentang mana lagi banyak hari selepas tua ke hari tua dia menyimpan. Jadi dekat sinilah iblis mula menghasut Adam. Tentang penipuan. Kerana manusia ni ada satu sifat ghairah. Betul ghairah. Dia sebut sini perkataan ghairah. Lantas dikata terusnya, lantas Allah menahan dan melarang mereka daripada segala yang dapat memberikan kebaikan kepada mereka berdua. Yang Allah berfirman, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Janganlah kamu menghampirkan pokok ini, fatakuna minaz zalimin. Kamu akan jadi orang yang zalim. Orang yang zalim. Jadi sesungguhnya rancangan jahat iblis dan tipu dayanya telah sampai pada satu tahap di mana ia mendustakan Allah. Maksudnya sampai tahap dia nak kenakan Adam, tapi sampai dusta atas nama Allah. Dusta atas nama Allah. Tadi saya tegur anak saya, Muhammad Al-Fatih, masa kat kedai RM2. Kedai Ekotu. Saya tadi saja nak ujung sekolah, dia nak belanja dia lah. Saya pergi kedai Ekotu. Saya dia duduk tingkat dekat Taman U ni. Saya naik turun bawah, saya keluar tadi. Saya nak keluar lah, saya nak bawa anak kecil kan. Saya keluar. Rupa-rupanya saya pergi atas. Dia kata kat atas ada apa, saya dekat dengan anak-anak. Dengan Umairah dengan Asna lah, anak perempuan saya. Kat atas ada kedai-kedai macam makanan-makanan yang atas tu semua macam kedai-kedai macam hardware lah. Macam kedai mainan, ada benda-benda RM2 barang-barang. Rupanya saya naik tu, rupanya saya baru perasan, saya kali pertama naik. Walaupun saya dah daripada kat Taman U ni dah dekat lama, dah dekat 15 tahun. Baru saya tahu kat Ekotu tu, mungkin kedai tu baru buka juga. Kan? Saya baru pertama kali naik. Sedangkan anak saya je, Hasnah Humairah, saya rasa dah dekat 150 kali pergi. Kan? Saya kali pertama naik atas. Sebab saya tak tahu kenapa. Saya tak ada minat masuk kedai RM2. Tak ada minat masuk kedai RM2. Kalau masuk kedai motor, saya minat lah. Lepas tu baru saya kena masuk kedai motor. Beli box. Beli box motor. Okey. Jadinya, kedai RM2 tak masuk-masuk. Tadi
pertama kalilah pecah sejarah saya masuk kedai RM2. Cuma saya nak sebut tentang anak saya ni, dia guna ni. Dia datang jumpa saya, dia kata, Encik, bonda kata boleh beli semua barang-barang ni gini-gini pakai duit ni. Saya terjumpa bonda. Bonda kata tak ada boleh cakap. Maksudnya saya jadi marah. Sebab saya tak kisah kalau dia menipu pun tak apa lagi, okey. Tapi menipu atas nama orang lain, ini jangan dia ajar. Betul-betul jadi marah. Dia menggunakan nama orang untuk menyelamatkan diri. Dia guna nama mak, dia guna nama bonda. Begitulah orang budak-budak kalau nak selamatkan diri. Tapi guna paling mengerikan, guna nama Nabi dan guna nama Allah. Ini Nabi kata. Ini Allah kata. Sedangkan Nabi tak pernah kata, mendustakan atas nama Nabi dan mendustai atas nama agama. Ini paling bahaya. Atas nama Allah. Dusta yang paling bahaya adalah dusta atas nama Allah dan dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi jangan. Sebab itu satu hari Nabi SAW dalam, kalau buka kisah ini terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Imam Muslim, Al-Imam Muslim, dia membawakan cerita daripada Nabi, zaman Nabi SAW. Dia sebelum memulakan kitab dia, kitab Sahih Muslim, dia bawa satu cerita dulu, permulaan cerita sikit je dalam beberapa perenggan. Satu hari, cerita dia pendek beginilah, saya nak sambung, saya pendekkan. Satu hari ada seorang ni, perempuan ini datang jumpa Nabi. Perempuan pula. Seorang dia suka dengan seorang perempuan ni. Sahabat ni lah. Bukan sahabat dia, kira orang ni suka dengan perempuan ni. Dia tak dapat tackle perempuan ni. Jadi dia ni pun datang jumpa mak bapak dia, datang rumah dia. Dia kata bahawa, aku dah jumpa Nabi, maka dia kata kepada aku bahawa yang akan membawa pesan ini adalah Nabi. Katakan kepada aku, kepada engkau, dia kata, Nabi telah berpesan supaya mengahwini anakku. Ingat tak? Laki tu sebut lah, mengahwini aku. Jadi mak bapak dia terus setuju. Sebab yang kata ni adalah Nabi. Tapi ingat, laki-laki tu menyebut nama Nabi. Yang sebut, dia claim nama Nabi. Jadi benda ni sampai kepada Rasulullah. Lalu Nabi kata, wahai sahabat, dia kata, wahai Ali ingat saya. Kan? Kamu pergi bertemu dengan orang itu. Maka Ali pun tahulah nak buat apa. Maksudnya, Nabi SAW kata apa? Wahai Ali, kamu bertemu dengan orang itu, maka bunuhlah dia. Ini Nabi sebut. Nabi SAW kata bunuh dalam riwayat Sahih Muslim itu. Maka dia kata, maka aku datang, Sayyidina Ali balik. Ketika itu Sayyidina Ali tak bunuh dia. Kenapa? Dia kata, aku telah melihat bahawa dia sedang solat. Maka Nabi pun kata lagi, maka bunuhlah dia. Maka akhirnya mati juga. Akhirnya dia mati di tangan Sayyidina Ali. Saya nak sebutkan kisah ini apa dia. Saya nak satu sebut. Nabi tak ada kompromi tentang menipu atas nama dia. Satu benda, kisah ni besar tau dalam kitab Muslim. Kan? Kisah ni saya baca satu benda yang mengerikan. Sampai hari ni saya tak berani. Bila menyebut hadis, maka saya tak berani. Melainkan saya mengetahui tentang salsalah ataupun sanad daripada hadis itu. Kalau dhaif, saya akan katakan dhaif. Kalau sahih, saya akan katakan sahih. Jadinya, ketika mana syaitan ni, dia paling mengerikan, dia mendustai satu perbuatan dia atas nama Allah. Dia kata Allah telah menjanjikan. Yang itu ayat dia. Ini kejahatan syaitan. Dia berani guna nama Allah. Sebab tu kalau kita jangan berani-berani guna nama Allah dan Rasul. Atas kita punya apa, kita nak satu benda, kita guna nama tu. Sebab tu paling bahaya. Tapi kalau guna betul lah, kena baik lah. Sebab kita kena gunalah nama Allah atas segala sesuatu benda. Kena zikir Allah untuk tenang hati. Kena guna agama untuk kita dapat ketakwaan dan sebagainya. Sebab itulah. Sebab itu kalau kita agama ni bukan orang kata apa, sebagai kita punya apa, jambatan, sebagai kita punya sebagainya. Tapi guna tu atas nama yang salah. Jadinya ketika itulah jahatnya iblis menggunakan nama Allah, mendustai nama Allah terhadap pada hukumannya dan menyalahkan perintah dan suruhannya. Dia menyalahkan pula. Dia kata kamu ni sebenarnya Allah tak nak jadikan kamu malaikat sebenarnya. Bahkan dinyatakan dengan jelas bahawa semua ini bertentangan dengan kepentingan dan kebaikan diri saja. Untuk diri kan sebenarnya benda ni untuk baik untuk diri kamu juga. Dia letakkan akhirnya Adam ini mula bersangka buruk. Bahawa Allah sembunyikan sesuatu. Padahal Allah cuma larang untuk
dia jangan makan saja sebagai taklif. Kadang-kadang ada arahan Allah yang tak perlu ditanya kenapa. Macam juga kaum Nabi Saleh yang membunuh. Allah bagi tahu dia sediakan unta, jangan bunuh unta tersebut. Macam-macam spekulasi. Kerana unta ni kenapa tak boleh bunuh? Sebenarnya begini. Sedangkan Allah punya perintah simple. Unta ni jangan bunuh. Kaum Samud dia bunuh. Itu jadikan sekarang Al-Ula tu hancur berkecai. Yang dikata sebut dengan Al-Ula di Saudi. Al-Ula, tempat dihancurkan kaum Samud. Kaum Samud. Jadinya ketika mana disebutkan bahawa bagaimanakah dengan hasutan dan bisikan ini iblis berjaya menghasut pengikutnya dalam kalangan anak-anak Adam. Ia berjaya menjadikan manusia benci kepada hukum Allah. Hukum Allah ada je. Bila ada hukum Allah, kita rasa macam Allah ni membebankan kita. Allah membebankan kita. Kalau Allah suruh kita puasa, membebankan kita. Kalau Allah suruh kita tutup aurat, Allah membebankan kita. Jadi kita rasa macam arahan Allah ni menyusahkan. Menyusahkan syariat. Kalau kita nak sanakan Islam je, mulalah banyak kesusahan yang datang. Bila kita nak buat kuliah agama je, banyak kesusahan yang datang. Inilah, ustaz tu mesti perfect. Sejak bila pula kita minta ustaz tu kena perfect? Kita hari ni, saya pun tak faham kenapa. Minta maaf lah, saya macam tak berapa berminat. Bila ada orang dalam status sahabat saya tu, dia boleh membandingkan. Ini minta maaf. Saya unfriend terus. Membandingkan. Dia masa tu Dr. Mazhab cakap, Dr. Anas Madani, ini semua orang yang saya respect. Dr. Abdul Basir Abdul Rahman, kitab dia saya guna untuk saya punya musyrif, umrah. Saya guna 100% kitab dia. Saya baca habis dah. Dr. Basir Abdul Rahman. Kat tempat saya tu aku masih gudang. Mak Isa Deraman. Tapi bila dia menyebut tentang perbezaan, kau tengok, inilah orang betul-betul ilmu tinggi. Aku sekarang tak ambil ilmu-ilmu dekat Azaidros, Wadi Anwar. Inilah orang-orang yang ilmu tinggi ni macam apa, macam Dr. Mazhar, macam tak aku masih gudang. Saya terus unfriend. Tahu tak kenapa? Kenapa kau nak menceritakan mana lebih tinggi ilmu? Hari ini pada zaman fitnah, kita membanding-bandingkan ilmu orang. Itu paling saya tak suka sekali. Kalau lepas ni guru agama yang ngajar kita fardu ain, kita hina lah. Dulu yang ngajar saya ni, yang pandaikan saya, mak bapak saya yang tak pandai cakap Arab. Yang pandaikan saya kitab Mu'tah Al-Badrin, orang yang tak pandai bahasa Arab. Hinanya ke ada orang yang tak pandai. Kenapa kita tak letakkan berapa ramai orang-orang yang kutu? Saya respect kedua-dua ilmu. Dr. Mazhar ke, Rozaimi ke, Dr. Al-Bakri ke, baik Dr. Zainal Abidin, Habib Zainal Abidin ke, semua saya dengar. Syekh Nuruddin, guru saya dulu waktu saya di Mesir. Kenapa kita nak bandingkan ilmu mereka sedangkan hari ini kalau kita melihat bahawa saya tengok perbandingan lah. Kenapa kita nak bandingkan? Sebab kelebihan masing-masing. Abdul Rahman bin Auf dengan Umar apa beza? Beza. Sebab tu Umar jadi pemerintah, Abdul Rahman Auf jadi peniaga. Tapi adakah bandingkan mana lebih tinggi ilmu? Umar ke Ali? Mana lebih tinggi? Ibnu Abbas ke Sayyidina Umar? Sedangkan Sayyidina Umar bila dia nak baca tafsir, dia tak berani tafsir, lagi kena jumpa Ibnu Abbas dulu. Ibnu Abbas dulu. Tapi adakah kerana Ibnu Abbas lebih mulia daripada dia? Kerana ilmu Ibnu Abbas lebih tinggi? Lebih tinggi. Jadinya bila kita melihat, saya melihat, minta maaf. Saya kalau ambil teliti, hukum teliti lah. Saya suka baca daripada Dr. Zubair Al-Bakri. Kita tengok dia punya, saya baca semua dia punya hadis dia. Panjang cerita. Semalam orang saya tanya postmortem ni, bedah siasat mayat. Saya baca Zubair Al-Bakri, ya Allah, dah macam karangan SPM. Punya panjang perbahasan dia. Saya kena baca semua. Orang rumah tanya. Jadi saya baca semua slide, baru saya jawab dengan orang rumah. Tapi detail. Tapi ramai yang tak baca, minta maaf. Takkan nak sampai 10 minit. Baca naik ke 20 minit. Saya suka baca. Tapi ingat, Kutu Rayau yang dekat KL tu, gelandangan, budak-budak muda yang jenis yang joget-joget ni, kan? Budak-budak muda yang naik motor ni, dia tak nak jawapan macam tu. Dia nak jawapan macam Zaidros. Simple. Dibuka satu video, seminit siap jawapan dia. Betul tak? Boleh faham tak? Jadi kat sini, kamu lebih mendekati orang yang berilmu, orang begini. Tapi untuk Kutu Rayau ni, dikenal tak Dr. Mazhar siapa? Dikenal tak Zubair Al-Bakri siapa? Tak. Dia tak pernah baca pun. Tapi dia kenal Azaidros. Budak-budak mak dadah, merempit, yang gitu-gitu, budak-budak yang budak uha-uha ni, dikenal. Sebab dia lebih dekat dengan orang-orang macam ni.
Jadi saya tengok, dua-dua ni bagus. Seorang mendekati orang-orang begini, kadang-kadang yang pergi tu tudung pun tak pakai. Seluar pendek. Tapi yang Dr. Mazhar ni, Syekh Nuruddin ni, orangnya pakai serban datang jumpa dia. Jadi kedua-dua ni sebenarnya, masalah dia banyak dalam Islam. Tapi kita duk banding-bandingkan ilmu. Yang ni saya paling benci sekali. Sebab kena ingat, lagi-lagi tentang Ashabul Kahfi. Tentang Kahfi. Baca surah Kahfi daripada awal sampai hujung, kan ada 4 fitnah. Yang daripada ayat 60 start, kan cerita pasal Nabi Musa dan Khidir. Kan cerita ni dah terang-terang dalam hadis Bukhari. Rasulullah kata satu hari, orang-orang Bani Israel bertanya kepada baginda Nabi Musa. Wahai Musa, siapakah di antara kita yang paling tinggi ilmunya? Yang Allah telah berikan keilmuan. Maka Nabi Musa kata, tentulah aku. Ini jawapan daripada hadis sahih. Tapi Allah menemplak balik kata-kata Nabi Allah Musa. Dia mengatakan bahawa tidak. Aku memberikan kamu Rasul. Tetapi ilmu aku berikan kepada orang yang di antara dua lautan. Iaitu Khidir. Maka Nabi Musa pun nak cari Nabi Khidir. Ini kisah besar dia. Maksud kat sini, fitnah ilmu. Jangan meletakkan bahawa Nabi Musa Rasul, maka orang paling tinggi ilmu pun dia. Tidak. Ingat, bila kita PhD, belum tentu lagi kita lebih tinggi ilmu daripada orang lain. Jadi sebenarnya ini fitnah akhir zaman dalam suratul Kahfi. Jadi jangan merasa. Macam tu kalau saya tak berapa tinggi ilmu, maka orang tak payah dengar cakap saya. Kadang-kadang, orang itu dalam keadaan tidak ada ilmu sekalipun, kalau dia mengajar sesuatu, itu adalah guru kita. Adalah guru kita. Jadi wallahualam, sedikitlah kita ambil hari ini pada waktu zaman fitnah ini, kadang-kadang lagi banyak diam lebih baik daripada banyak komen. Daripada banyak komen. Jadi lepas tu isu Al-Kahfi ni, orang tanya saya dalam satu kuliah tu, saya pun wallahualam. Saya menghormati keseluruhan. Azaidul saya hormat. Saya menghormat Dr. Mazhar, Syekh Nuruddin pun saya hormat. Saya lebih suka mengatakan bahawa lagi baik saat mana saya mati nanti, saya tak tahu mana di antara kita yang masuk syurga. Yang masuk syurga. Moga-moga mereka dapat memberi syafaat kepada saya. Saya tak tahu dalam ni siapa yang masuk syurga. Jadi dalam para ulama, siapa yang masuk syurga? Moga-moga semua para ulama kenal saya dan boleh memberi syafaat kepada saya. Kalau kita menyesatkan orang lain, maka kita tak dapat lah. Okey, jadi wallahualam. Jadi insya-Allah kita kembali balik. Syaitan dia mengajak kepada satu perkara, bila kita dapat tinggi ilmu, kita rasa kita tinggi ilmu. Kita sombong. Jadinya syaitan ni, dia bawa satu benda yang meragukan. Hari ini dia ragukan orang-orang dengan ilmu Ustaz Azaidrus, dengan perkataan lucah dia, bodoh dia. Tapi saya tengok keseluruhan, saya pun tak berapa sangat ambil daripada dia sebab saya suka ambil yang detail. Kan? Saya tengok kadang-kadang sampai 1 jam setengah dia punya ilmu dia. Saya boleh ambil calculation. 90% adalah ilmu. 9% ataupun 8% adalah kelakar. 1 hingga 2% ada macam maki sikit. Bodoh keluar celaka. Perkataan itulah. Perkataan tu semualah. Saya tengok daripada 100%, 90% adalah ilmu dalam tu. Dan lagi 8% kelakar dia lah. Dan dia memang kelakar nak macam mana. Lepas tu yang 2% lagi, perkataan bodoh dia, lucah dia. Mungkin ada permainan kelakar sikit, yang mungkin maki sikit. Saya tak dapat apa satu benda isu. Sebab itu perkara biasa, kelemahan dalam manusia. Tapi kelemahan yang 2% itulah, manusia akan bercakap. Jadi kalau hari ini saya bercakap, orang nampak kelemahan saya je, punyalah banyak ilmu yang saya sampaikan, lala dia tengok, ustaz tu, dah lah handsome, belagak pula. Yang itu pula yang dia diisukan. Saya tak sukalah muka ustaz tu, dia macam Korean look lah. Saya tak minat lah cerita Korea. Muka dia ala-ala macam Lee Min Ho macam tu, menyampah lah. Kan, contoh. Yang itu yang dia tak suka. Macam mana? Macam mana? Aku tak sukalah dengan Fatah Amin. Sebab tu tak suka dengan ustaz. Sebab muka dia macam Fatah Amin tu. Kan? Jadi janganlah salahkan dengan benda yang atas kelemahan. Wallahualam. Kan? Jadi begitu Okey, wallahualam. Terus balik. Macam yang aku dengar ayat tu Ustaz. Apa? Ayat klise tu. Itulah kan. Tu. Jadi jangan membenci saya atas kekurangan diri saya. Macam-macam. Orang kata saya Ungku Ismail lah. Saya dah biasa difitnah, handsome, tapi saya tetap bersabar. Bersabar. Wallahualam. Jadi Iblis bercakap. Iblis bercakap lagi. Iblis bercakap tentang Adam ni, iaitu Adam ni terdapat dalam kisah ini, apa ibrah dia? Profesor Dr. As-Salah, dia kata sebenarnya Iblis bercakap tentang naluri Adam, yang sebenarnya dulu Iblis ni yutifu Iblis dah pusing seluruh badan Adam. Kan ada hadis Muslim kan,
Dia pusing badan Adam, dia tengok. Iblis sebenarnya tahu naluri manusia ada dua. Apa dia? Okey. Dia menjumpai, maka dia punya kesimpulannya, dia menjumpai dua benda. Pertama apa? Iblis ni tahu Adam dan Hawa ini suka menguasai sesuatu. Benda dia suka nak tahu. Suka menguasai dan suka benda nak tahu. Yang kedua, suka untuk kekal bersama-sama selama-lamanya. Ingat dia nak benda tu ada dengan dia. Okey. Pertama, saya nampak benda ni daripada anak saya tadi, Muhammad Al-Fatih. Minta maaf lah kan. Al-Fatih je kena. Sebab dia lebih explore. Saya belikan dia tadi permainan, kereta. Kereta lah kat dia. Saya cuma nasihatkan dia, kereta ni dia cuma jalan begini. Tolak ke depan, kan? Jalannya ke depan. Ke belakang, ke belakang. Apa dia buat tahu tadi? Yang paling geramnya apa dia buat? Dia pergi buka enjin dia tu tadi. Dia buka dalam. Kenapa boleh bergerak ke depan? Kenapa boleh bergerak ke belakang? Aku geram betul. Anak saya Humairah yang Hasna, dia kalau kereta tu boleh tahan 2 bulan tau. Walaupun kedai RM2. Kenapa Muhammad Al-Fatih tak boleh? Geram betul aku lah. Tu cakap, Fatih, dapatkanlah mainan ni 2 jam pun cukup lah. Kan? Dia beli kereta tu dia tengok tayar tu. Kenapa tayar dia boleh berpusing? Tayar tu benda tu memang berpusing. Kalau jalan dia ada mesin dia. Tapi dia cuba ambil tayar tu, dia buka dalam tu. Dia ambil screwdriver, dia buka dah. Ada mesin. Kereta tu memang dah dicipta untuk bila kau tolak ke depan, dia ada macam ke depan terus. Tapi dia bukannya pergi tolak kereta tu. Malah dia fikir, kenapa boleh berpusing? Lalu dibuka kereta tu. Rosak habis. Aduh, geram betul aku. Aduh. Dia cuba nak menguasai. Dia ingin tahu. Perasaan ingin tahu dia memusnahkan dia. Dia ingin tahu kenapa benda ni. Ya ilaha illallah. Saya kata perangai teruk macam ni mesti perangai mak dia. Bukan perangai, itulah anak-anak. Kalau perangai teruk je mesti ikut mak. Mesti ikut mak. Okey. Jadinya, kemudian, ketika mana saat dikata manusia ni memang ingin tahu. Kenapa Nabi larang? Kenapa Allah larang dia makan? Kenapa Allah larang? Boleh faham tak? Kita kan gitu. Kenapa Kenapa tak boleh Kita rasa suka dengan benda yang tak boleh. Kita rasa macam, kenapa tak boleh? Allah larang kita makan minum arak. Arak itulah yang paling banyak. Allah larang makan babi. Babi lah yang kita nak makan. Allah larang kita ni semua berniaga boleh. Cuma jangan makan riba. Yang riba itulah yang orang akan suka. Jadi begitulah manusia. Punyalah banyak yang boleh buat, tapi yang haram itu juga lah yang orang akan cari. Yang kedua, suka untuk hidup kekal. Kekal. Kenapa? Ayahsabu annama lahu akhladah. Kan ayat surah wailul lil humazatil lumazah. Celakalah orang-orang yang selalu mengumpat mencela. Dan celakalah juga orang-orang yang ayahsabu annama lahu akhladah. Mereka merasakan dengan harta dia mencari supaya dia dapat hidup kekal. Dia dapat cari harta ni supaya dia dapat hidup lebih lama. Kerana dia hidup dia banyak duit, dia boleh hidup panjang, dia boleh jaga kesihatan dia, kan ada duit. Jadi orang ini celaka. Sebab tu manusia ni, dia suka nampak lebih muda, ada duit, dia nampak hebat, nampak boleh hidup lebih lama, kekal, boleh berubat dengan perubatan yang moden. Dia rasa bahawa hidup dia ni boleh hidup panjang. Jadi Allah telah meletakkan satu manusia ni suka kepada menguasai sesuatu benda. Termasuklah diri saya. Semua benda nak tahu. Macam kita lah. Orang tu dah bercerai pun kita nak tahu. Kenapa dia bercerai? Orang tu tak jawab, kita tanya dengan jiran sebelah. Dengar-dengar. Kan kita suka. Tapi perangai suka ambil tahu ni memang perangai perempuan. Dah besar lah. Minta maaf. Saya tarik balik. Okey, insyaAllah. Okey, jadinya ketika mana ingin menguasai sesuatu benda, dan yang kedua sesuatu yang kekal bersama dengannya selama-lamanya. Jadi dua benda ni kena ingat, wallahualam. Jadi insyaAllah tu sampai sini saja. Kita akan masuk pada tajuk ini, sambungan pada masa-masa yang akan datang. Jadi insyaAllah saya mohon maaf kalau ada terlanjur perkataan dalam tutur cara bicara saya, tutur bicara saya, percaya kalau ada kelemahan dalam saya berada di hujung tahun 2023 pada hari ini. Saya cuma nak sampaikan, saya mohon maaf kalau ada kesulitan dan kesalahan tentang diri saya. Kalau ada tercakap lepas ke, ataupun tercakap
makcik ke, padahal panggil akak kan, panggil akak ke, tapi saya terkecilkan hati, terlepas kata dan sebagainya. Saya mohon maaf sepanjang tahun 2023 ini saya menyusun jari tentang kemaafan. Cuma yang saya nak bagi tahu, minta maaf kepada semuanya. Moga-moga Allah maafkan kita semua. Cuma kita dalam keadaan ini mungkin inilah hari yang terakhir kan kita dapat bertemu, sebab mungkin inilah juga saya akan dapat bertemu dengan makcik-makcik, akak-akak semua di dalam Google Meet kan, dalam kerusi ini, dalam Google Meet ini pada tahun ini. Pada tahun ini mungkin kita akan jumpa lagi tahun depan. 2024. Jadi jagalah kesihatan kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalaulah umur makcik-makcik semua panjang, hidup lagi tak mati, insya-Allah kita bertemu lagi pada tahun yang akan datang, insya-Allah. Tapi itulah tahun 2022, moga-moga 24, 25 moga-moga menjadikan kita orang yang lebih baik daripada diri kita. Tahun 2023 tak payahlah jadi orang lain. Berlawanlah dengan diri sendiri. Berlawanlah dengan diri sendiri supaya diri sendiri itu lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu, insya-Allah. Jadi insya-Allah ingatan supaya diingatkan supaya semua berdoa kepada Allah, moga-moga kita semua dapat keberkatan ilmu di sepanjang kita berada di tahun 2023 ini, dan kita masuk dalam 2024 dalam keadaan yang lebih baik. Jadi wallahu a'lam, saya rasa saya pun tak sempat nak buka soalan. Kita baca surah Al-Mulk lah, surah Al-Mulk. Ingat insya-Allah. Apa program, hujung tahun? Admin. Siapa saya nampak admin sini? Kak Program hujung Manira. tahun tak ada, Ustaz. Program awal tahun ni, insya-Allah. Program Hujung awal tahun tahun ni ada. tak ada. Dah nak masuk tahun baru dah, Ustaz. Berapa hari je lagi, insya-Allah. Esok lah kan, akhir tahun. Akan menyusul program daripada Imam Iman. Okey. Esok lah akhir Ustaz? tahun kan? InsyaAllah. Boleh. Kan ada susunan baru? Ke sama je? Susunan kuliah baru ke sama ikut yang lama? Sama InsyaAllah. Sama Okey, Akan buat insyaAllah. yang lebih baik kot, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Okey, wallahu a'lam. Jadi insyaAllah sama-sama. Sama je, Ustaz. Buat masa ni. Okey. InsyaAllah bagi kita menutup kita punya kuliah kita, insyaAllah kita baca Al-Mulk, insyaAllah. Sebelum kita baca Al-Mulk, kita sedikit berzikir, zikir munajat, supaya kita semua diampunkan Allah dosa-dosa kita dan diberikan pahala untuk akhir kuliah saya yang terakhir ini. InsyaAllah kita sama-sama zikir munajat dan kita beristighfar dengan zikir taubat nasuha dan zikir-zikir yang lain, insyaAllah. Sedikit kita bermunajat malam ni, insyaAllah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'dul amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'dul amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'dul amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'dul amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'dul amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah Sadiqul wa'dul amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah
صادق الوعد الآمين. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا ووهب لي رزقا واسعا وتوب علي توبة نصوحا وتوب علي توبة نصوحا. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير
إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا
محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allahumma rahmna bil Quran. Rahmati kami dengan Al-Quran yang kami baca pada malam ini. Rahmati kami, sayangi diri kami dengan Al-Quran yang kami baca pada malam ini. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan wa shifaan. Jadi kalau Al-Quran yang kami baca pada malam ini sebagai imam ikutan kami, sebagai cahaya menerangi kami, sebagai petunjuk hidayah kami, sebagai rahmat kasih sayangmu kepada kami, dan sebagai syifa dan penawar bagi penyakit-penyakit yang kami hadapi, wahai Allah. Allahumma dhakkirna minhuma nusina. Di saat mana kami dilupakan, ya Allah, kami dilekakan, selalu ingatkan kami, ya Allah, untuk kami dapat selalu membaca Al-Quran. Wa'allimna minhuma jahilna. Di saat mana kami jahil, ya Allah, ajarkanlah. Di saat mana kami tidak faham, ya Allah, kau fahamkanlah, ya Allah. Di saat mana kami tidak memandai membaca Al-Quran, kau pandaikanlah kami, ya Allah. Warzuqna, dan berikan kepada kami kesempatan dan juga rezeki, ya Allah, tilawat suratul Mulk, untuk kami dapat membaca surah Al-Mulk ini, ya Allah, fi kulli lailah, pada setiap malam, ya Allah. Warzuqna, dan berikan kepada kami rezeki, ya Allah, tilawat Al-Quran, untuk kami dapat membaca Al-Quran, ya Allah, ana al-lail wa atrafan nahar, di sepanjang malam dan siang. Waj'alhu lana hujjatan, jadikanlah Al-Quran yang kami baca ini sebagai hujjah kepada kami. Wa syafa'atan fil qabr, sebagai syafaat kami, ya Allah, di saat mana kami berada di kegelapannya kubur, ya Allah. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan semesta alam. Allahumma alif baina qulubana kama alafta baina al-muhajirin wal ansar. Ya Allah, kau satukanlah hati-hati kami, ya Allah, di dalam grup golongan iman ini, sebagaimana kau satukan, ya Allah, di antara muhajirin dan ansar. Kau satukanlah para ulama kami, ya Allah, daripada madrasah mana pun, daripada bidang mana pun mereka, ya Allah. Satukanlah ulama-ulama kami, ya Allah, dengan satu ikatan, dengan ikatan tauhid, ya Allah, untuk menyatukan umat-umat Islam di negara kita, ya Allah. Kau satukanlah rakyat kami yang beragama Islam, ya Allah, supaya berpegangnya kami berteguh dengan agama Islam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami, ya Allah, di sepanjang kami berada di tahun 2023 ini, ya Allah, di dalam Google Meet, ya Allah, walaupun kami di antara kami ini tidak pernah mengenali, kami tidak pernah berjumpa antara satu sama lain, ya Allah, kami tidak pernah bersemuka, ya Allah, kami tidak mengenali di antara kami, ya Allah, tapi jadikanlah perhimpunan kami dalam majlis ilmu, setiap kami berada dalam majlis ilmu di Google Meet ini, perjumpaan yang penuh rahmat, penuh berkat, ya Allah, ya Tuhan kami. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah, dan jagalah segala perpisahan kami, ya Allah, selepas kami berada dalam kelas ini, ya Allah, perpisahan yang selalu dilindungi oleh syaitan, dilindungi oleh hasad. Wala taj'al fina wala ma'ana syaqiyan wala mahruma, dan jangan jadikan di antara diri kami hasad dengki, ya Allah, dan jadikanlah diri kami di antara kami ini kesatuan hati, rahmat kasih sayangmu kepada kami, ya Allah, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi as-sanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, di sepanjang kami berada di dalam tahun 2023 ini, ya Allah, berikan kepada kami keafiatan, dan juga berikan kepada kami, ya Allah, keselamatan pada agama kami, dan juga dari manfaat ilmu-ilmu agama kami, ya Allah. Dan berikanlah juga pahala, ya Allah, di setiap amalan yang kami lakukan di sepanjang kami berada di tahun 2023. Usaha kami, amalan kami, ya Allah, puasa kami, salat kami, ya Allah. Setiap amalan itu, ya Allah, jadikanlah kami dapat membaca amalan kami di hadapan-Mu, wahai Allah, di saat mana yaumul qiyamah sebagai amal yang saleh. Wa na'udzubika min syarri ma fi hadhihi as-sanah. Dan kami berlindung, ya Allah, dari segala perkara yang buruk, dan segala kehilangan pahala, dan segala perkara yang boleh menghilangkan pahala kami. Riak, sum'ah, yang boleh menghilangkan segala amalan kami, ya Allah, di saat mana kami berada di sepanjang tahun 2023 ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami lindungi kami daripada segala hasad, daripada segala hasutan syaitan, ya Allah, yang ada pada tahun 2023 ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sekiranya ada keburukan yang ada pada kami pada tahun sepanjang 2023, ampunkan dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa kami. Jadikanlah kami boleh membawa kepada tahun 2024 yang mendatang, ya Allah, amalan yang baik dan juga ilmu yang bermanfaat, dan juga yang jadikan kami pada tahun 2024 ini lebih baik daripada tahun yang lepas yang lalu, wahai Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Insyaallah, wallahu a'lam. Terima kasih, Ustaz.
Amin amin ya Assalamualaikum rabbal warahmatullahi alamin. Syukur wabarakatuh. alhamdulillah di atas doa Ustaz. Semoga tahun 2024 akan lebih membawa banyak kebaikan kepada kita. 2024, 23 insyaAllah. Betul. 2024 Ustaz, tahun Tak, depan. kalender rumah saya Lagi dah satu tukar. hari. 2023. 24. Minta maaf. Ya. Terima InsyaAllah. kasih Terima Ustaz. kasih Doa Ustaz. panjang. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum Dah. belum habis lagi tu. Nak bagi admin habiskan dulu. Betul Ustaz. Okey, insyaAllah Dan sama-sama. semoga Terima kasih kita semua. akan dapat bersama lagi untuk kuliah subuh esok. Kuliah subuh esok kita ada bacaan Yasin dan tahlil, dan esok kita ada juga kuliah duha dan kuliah maghrib. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz di atas doa yang sangat-sangat baik bagi penutup tahun 2023. Semoga sama-sama kita mendapat kebaikan dari doa Ustaz tersebut, insyaAllah. Sebelum kita tangguhkan kuliah malam ini, mohon Ustaz tutup dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-As, dan insyaAllah kita akan berjumpa dengan Ustaz lagi pada tahun 2024 minggu hadapan, insyaAllah. Dipersilakan Ustaz. Tahun depan. Terima kasih jemaah. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tahun depan insyaAllah. InsyaAllah.